Salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai dasar utama yang kelima dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum, iaitu penyertaan beramai-ramai. Dasar ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan semua murid mempunyai peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum tanpa menilai kaum, agama, jantina, latar belakang keluarga ataupun tahap kebolehan. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan latar belakang dan rasional dasar ini, cabaran pelaksanaannya, impak terhadap murid, guru dan komuniti, cadangan pendapat baikkan serta satu contoh pelaksanaan di sekolah. Latar belakang dan rasional. Baiklah, saya mulakan dengan latar belakang dan rasional dasar ini. Kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan penyertaan murid adalah wajib. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan dasar penyertaan beramai-ramai supaya setiap murid mendapat peluang yang sama untuk mengetahui aktiviti yang disediakan oleh sekolah. Dasar ini bukan sekadar mahu memastikan murid hadir ke aktiviti kurikulum, tetapi lebih kepada memberi ruang kepada semua murid untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat murid daripada berbagai kaum, agama dan budaya belajar bersama. Apabila mereka terlibat dalam aktiviti yang sama, mereka akan belajar bekerjasama, menghormati perbezaan dan membina hubungan yang lebih erat. Sebagai contoh, semasa aktiviti perkemahan atau pertandingan rumah sukan, murid perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Situasi seperti ini dapat memupuk semangat perpaduan yang sukar diperoleh hanya melalui pembelajaran di dalam bilik saja. Akhir sekali, dasar ini juga selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Walaupun dasar ini mempunyai matlamat yang baik, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa cabaran. Cabaran yang pertama ialah kekurangan kemudahan. Tidak semua sekolah mempunyai kemudahan yang lengkap. Terutamanya di kawasan luar bandar, terdapat sekolah yang kekurangan padan, gelanggang ataupun peralatan sukan. Apabila kemudahan tidak mencukupi, peluang penyertaan murid juga menjadi terhad. Cabaran kedua ialah penyertaan murid yang tidak seimbang. Ramai murid hanya memilih aktiviti yang dianggap popular seperti bola sepak atau badminton. Sebaliknya, aktiviti seperti persatuan akademik atau badan beruniform kurang mendapat sambutan. Ada juga murid yang kurang yakin terhadap diri sendiri atau berasa mereka tidak mempunyai bakat, lalu memilih untuk tidak aktif. Saya ingin bertanya kepada rakan-rakan, pernahkah anda melihat keadaan di mana hanya murid yang sama sahaja sentiasa mengetahui perbandingan sekolah? Keadaan ini sebenarnya bertentangan dengan semangat penyertaan beramai-ramai kerana semua murid sepatutnya diberi peluang. Cabaran ketiga ialah kekurangan masa. Pada masa kini, jadual pembelajaran murid agak padat. Mereka perlu menghadiri kelas tambangan, membuat tugasan dan mengulang kaji pelajaran. Disebabkan itu, ada murid yang menganggap kurikulum sebagai
sesuatu yang kurang penting. Cabaran yang keempat ialah pelibatan guru. Guru bukan sahaja mengajar di dalam kelas, malah perlu melaksanakan pelbagai tugas pentadbiran, menyedia dokumen, dan mengurus program sekolah. Beban kerja yang tinggi menyebabkan sesetengah guru suka memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengurusan kurikulum. Cabaran terakhir ialah sokongan ibu bapa. Masih terdapat ibu bapa yang mengutamakan pencapaian akademik semata-mata. Mereka beranggapan bahawa kurikulum membuang masa dan boleh mengganggu pembelajaran anak-anak. Sedangkan sebenarnya kurikulum membantu membentuk kemahiran insania yang sangat diperlukan pada masa hadapan. Saya disilakan kepada rakan saya. Seterusnya ialah impak pelaksanaan dasar ini. Pertama, kepada murid. Apabila semua murid diberi peluang menyertai kurikulum, mereka dapat meningkatkan kemahiran kepimpinan melalui jawatan seperti ketua pasukan atau pengerusi kelab. Selain itu, mereka juga menjadi lebih yakin untuk bercakap di hadapan orang ramai, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dalam masa yang sama, murid belajar bekerjasama dengan rakan yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Ini membantu tentang memupuk kepatuhan serta meningkatkan disiplin diri. Kedua, kepada guru. Guru dapat mengenali potensi murid dengan lebih dekat kerana bukan semua bakat dapat dilihat di dalam kelas. Ada murid yang pendiam semasa belajar tetapi sangat aktif ketika kurikulum. Melalui aktiviti ini juga hubungan antara guru dan murid menjadi lebih rapat serta meningkatkan kemahiran guru dan mengurus program yang bekerja secara berpasukan. Ketiga, kepada komuniti. Apabila sekolah melibatkan komuniti dalam program kurikulum, hubungan antara sekolah dengan masyarakat menjadi lebih erat. Program seperti gotong royong, khidmat masyarakat atau program bersama PIBG dapat meningkatkan semangat kesukarelawan dan membentuk masyarakat yang lebih prihatin. Bagi memastikan dasar ini benar-benar berjaya, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan. Cadangan pertama ialah menyediakan lebih banyak pilihan aktiviti. Apabila murid mempunyai lebih banyak pilihan, mereka lebih mudah mencari aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan masing-masing. Cadangan kedua ialah menambah kemudahan sekolah. Sekolah boleh bekerjasama dengan PIBG, komuniti setempat dan pihak swasta untuk mendapatkan sumbangan bagi menyediakan peralatan dan kemudahan yang lebih baik. Cadangan ketiga ialah memberi penghargaan kepada semua peserta. Penghargaan bukan sahaja diberikan kepada pemenang pertandingan, malah kepada murid yang aktif berdisiplin dan menunjukkan komitmen yang tinggi. Langkah ini dapat meningkatkan motivasi murid untuk terus menyertai kurikulum. Cadangan keempat ialah melaksanakan program yang lebih inklusif. Aktiviti perlu disesuaikan dengan keupayaan semua murid termasuk murid berkeperluan khas supaya tiada sesiapa yang merasa tersisih. Cadangan terakhir ialah meningkatkan pelibatan ibu bapa. Sekolah boleh menjemput ibu bapa menyertai program seperti hari kurikulum, gotong royong atau lawatan pendidikan supaya mereka dapat melihat sendiri manfaat kurikulum terhadap perkembangan anak-anak. Sekarang saya akan memberikan kepada Kong Fang Hong untuk menyambungkan perkembangan ini. Seterusnya ialah contoh kes. Sebagai contoh, sebuah sekolah menganjurkan hari kurikulum yang melibatkan semua kelab, persatuan dan badan beruniform. Semua murid diberi peluang mengendalikan gerai, membuat persembahan dan menyertai pertandingan. Melalui aktiviti seperti ini, murid daripada pelbagai kaum dapat bekerja sama, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain.
Selain itu, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, penyertaan dalam kurikulum adalah wajib bagi semua murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Malah, pelibatan murid direkodkan dalam pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK sebagai sebahagian daripada penilaian pembangunan murid. Ini menunjukkan bahawa kurikulum mempunyai kepentingan yang sama seperti aspek akademik. Sebagai kesimpulan, dasar penyertaan beramai-ramai memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum tanpa sebarang diskriminasi. Walaupun masih terdapat pelbagai cabaran seperti kekurangan kemudahan, kekangan masa dan sokongan ibu bapa. Cabaran ini boleh diatasi melalui kerjasama antara sekolah, guru, ibu bapa dan komuniti. Kami percaya bahawa apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, kurikulum bukan sahaja dapat melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, malah membentuk individu yang berkeyakinan, berdisiplin, mempunyai semangat kepimpinan dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian semua. Ini merupakan rujukan untuk kumpulan kami.